Sebab itu bila baru-baru ini PAS ada pemuda PAS tuntut supaya dihukum. Okey, saya baca PAS desak DAP dihukum kerana mainkan sentimen 3R. Ini lawak tuan-tuan, tapi saya bacalah. PAS menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas dan adil ke atas DAP setelah mendakwa parti itu memainkan sentimen 3R. Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin berkata DAP begitu terdesak sehingga bertindak menjadi batu api dengan menyentuh isu 3R dalam kenyataan dibuat mereka. Dia bagi contoh. Sebagai contoh, PAS mendakwa DAP menyebarkan sentimen Islamifobia dengan kenyataan dibuat naib pengurusi kebangsaan parti itu Nga Koming. Kenyataan Nga Koming terhadap tindakan MPKB dalam isu pemakaian seluar pendek yang sengaja dijadikan isu bagi menyebarkan Islamifobia. Ia merujuk kepada kompaun yang dikenakan pihak berkuasa tempatan Kelantan ke atas wanita bukan Islam yang berseluar pendek di premis di Kota Baru baru-baru ini di Kelantan. Khairil Nizam juga DAP perlu dikenakan tindakan berkata DAP perlu dikenakan kerana menggelar BN yang dipimpin oleh orang Melayu sebagai sebuah parti korup. Bekas Setiausaha Agung parti itu juga katanya mahu menakutkan orang awam serta bertindak menyanggahi perlembagaan apabila mendakwa PN mahu memadamkan Pulau Pinang dari peta Malaysia. Justru PAS menggesa Kementerian Komunikasi dan Digital bersikap adil untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak termasuk DAP yang telah menggunakan isu 3R secara terang-terangan. Rakyat harus difahamkan politik ini bertujuan untuk membangkitkan isu rakyat serta mencari penyelesaian, bukannya mewujudkan persekitaran serta kebencian seperti yang dilakukan oleh DAP, katanya, yang juga ahli parlimen Jerantut. Baik, saya komen tuan-tuan. Siapa sebenarnya yang main isu 3R ni? Siapa yang sebenarnya main isu 3R? Kenapa ahli parlimen Jerantut ni tiba-tiba sebut pasal DAP? Sebab dia dah tak ada hujah terhadap DAP, tuan-tuan. Dia dah tak ada hujah, dah nak tembak DAP dah tak ada hujah dah. Dia orang tak tahu nak kutuk DAP tu dah macam mana, tuan-tuan. So sekarang ni kalau perasan dah tak ada serangan terhadap DAP dah. Dah terlalu jarang serangan terhadap DAP. So dia orang dah sebut DAP tapi dia orang tak ada serangan. Baik, saya jawab hujah ni satu persatu. Saya jawab hujah ini satu persatu. Pertama, berkenaan dengan isu seluar pendek. Dia kata itu adalah Islamifobia. Menyebarkan Islamifobia bila komen pasal isu seluar pendek. Apa yang Ngah Komeng kata? Baik, kita baca. Denda seluar pendek dibatalkan atau diselesaikan? Tanya MCA. Okey. Menteri Pembangunan Kerajaan Ngah Komeng diminta mengemukakan penjelasan berhubung denda yang dikenakan oleh ahli Majlis Pembenaran Kota Baru terhadap seorang peniaga bukan Islam kerana memakai seluar pendek. Naib Presiden MCA T. Lanka berkata dia membangkitkan persoalan itu kerana wujud kekeliruan sama ada kompaun dikeluarkan pihak berkuasa tempatan dibatalkan atau sudah diselesaikan. Adakah isu itu selesai apabila kompaun dikenakan dibayar? Sekiranya kompaun itu telah diselesaikan, maka saman itu tidak dibatalkan. Sekiranya dibatalkan, Menteri Terbabit mesti memastikan kompaun yang telah dibayar dikembalikan, katanya. Mengulas lanjut, T berkata Nga mendakwa isu itu selesai. Ia berbeza dengan kenyataan yang dibuat oleh bapa angkat yang telah membayar kompaun bernilai RM50 itu. Itu bermakna denda tersebut dibayar dan tidak dibatalkan seperti dicadangkan menteri. T juga mendakwa Nga kelihatan cuba menutup mulut semua pihak dengan memberi amaran supaya tidak memanjangkan isu berkenaan. Dengan membangkitkan perkara ini, saya tidak memainkan sentimen seperti diberi amaran oleh menteri. Okey. Saya tidak akan membenarkan isu yang menceroboh kebebasan hak asasi ini didiamkan dan ditutup tergesa-gesa tanpa menyelesaikan isu sebenar yang melihatkan kebebasan kita ke arah menegakkan hak minoriti seperti dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Nah, apa maksud MCA dekat situ? Dalam kenyataan MCA pergi tembak DAP. Apa DAP punya kenyataan? Ngah Komeng punya kenyataan. Ngah Komeng kata isu berkenaan dengan seluar pendek didenda oleh Majlis Perbandaran. Apa kena dengan Ngah Komeng? PBT adalah di bawah Kementerian KPKT, iaitu Perdana Menteri Ngah Komeng. So, Ngah Komeng tak ada komen pun berkenaan dengan isu kuasa PBT Kota Baru yang mendenda perempuan bukan Islam pakai seluar pendek. Dia tak komen pasal isu itu. Yang komennya adalah MCA. Tapi tiba-tiba ahli parlimen Jerantut pergi tembak DAP. Kenapa? Sebab dia tak berani tembak MCA. Yang mempersoalkan adalah MCA. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita juga mempersoalkan itu bukan Islamifobia. Mendenda orang bukan Islam yang memakai seluar pendek di sebuah negeri yang ditadbir oleh parti bernama PAS tidak ada kena-mengena dengan Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam pun yang mengatakan kerajaan
bukan kerajaan, ada hukum di mana inilah hukum di mana hukum Islam boleh mendenda orang bukan Islam yang pakai seluar pendek. Tak ada. Tetapi kalau kerajaan negeri nak mendenda, boleh tak? Boleh. Bukan saya kata tak boleh. Itu hak dia sebagai kerajaan negeri, itu hak dia sebagai majlis perbandaran. Tak ada isu. Itu undang-undang yang dia buat. Itu undang-undang. Tetapi jangan kaitkan dengan itu adalah ajaran Islam. Berbeza. Itu takzir. Yalah, saya tahu itu takzir. Dan itu takzir di bawah hukum undang-undang takzir. Dia nak letak macam mana nak berpakaian, macam mana nak pakai, apa nak pakai. Itu hak Kota Baru, Majlis Perbandaran Kota Baru dalam undang-undang. Nak cabar undang-undang tersebut. Tetapi jangan kata itu Islam. Jangan kata itu Islamifobia. Itu bukan ajaran Islam. Bukan dah kata itu bukan ajaran Islam. Bukan dah kata itu bertentangan dengan Islam. Tetapi itu bukan dah termaktub di dalam nas yang sahih, yang sarih, yang dalil, yang qat'i. Tak ada. Kita kena faham yang tu dulu. Itu adalah undang-undang yang dibuat oleh parti PAS. Kerajaan PAS. Bukan undang-undang Islam, tuan-tuan. Kalau tak percaya, buat perbahasan tentang benda ni. Itu bukan undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Beginilah undang-undangnya. Yang ada, yang tanpa ada takwil. Tak ada. Itu adalah undang-undang di bawah kerajaan PAS, di bawah pentadbiran PAS. Undang-undang di mana tidak pekedai tak boleh pakai seluar pendek perempuan di atas lutut. Itu undang-undang yang dibuat oleh Kota Baru. Setuju tak setuju dengan undang-undang tu tak penting. Itu undang-undangnya. So, patuhi je lah. Tak ada masalah. Tetapi jangan kata itu Islamofobia. Seolah-olah itulah Islam ajar. Tak ada. Islam tak ajar macam tu. Islam tak ajar mempoliskan macam mana cara berpakaian untuk orang bukan Islam. Islam tak ajar. Islam tak ajar benda itu. Jadi jangan kata Islamofobia. Itu hujah pertama. Baik, saya jawab lagi. Kemudian dia kata, DAP kata BN itu adalah parti yang korup. Jadi, therefore, kena ambil tindakan 3R. Apa kaitan 3R dengan DAP kata BN itu parti korup? Jangan kata DAP. PAS pun kata BN itu parti korup. Apa, PAS tak mengaku ke? Yang dia mengatakan BN itu parti korup. Tuan-tuan, perkataan kluster mahkamah tu datang daripada siapa? Kluster mahkamah tu datang daripada siapa? Yang dok mempromotkan sekarang ini. Kamu bekerjasama dengan kluster mahkamah. Kamu bekerjasama dengan kluster mahkamah. Itu dia PAS lah yang mempromosikan. So, kalau DAP kena sebab kata BN tu korup, jadi PAS kena sekali lah. Macam tu. Itu tak ada kena-mengena dengan 3R. Apa benda dia punya hujah ni? Pelik aku lah ahli parlimen macam ni. Kan? Pelik aku parlimen macam ni. Lepas tu dia kata yang ketiga, dia kata macam ni. Okey, yang ketiga berkenaan dengan Pulau Pinang. Dia kata DAP ni patut diambil tindakan sebab DAP berkata begini. PAS menggesa komunikasi dan digital mengambil sifat adil. Bekas Setiausaha Agong parti itu juga katanya mahu menakutkan orang awam serta bertindak menjanggahi perlembagaan apabila mendakwa PN mahu memadamkan Pulau Pinang dari peta Malaysia. Yang ni dia kata nampak DAP ni, bagaimana DAP ni cuba memainkan 3R. Dia kata PN cuba memadamkan Pulau Pinang dari peta Malaysia. Saya nak tanya. Siapa yang mencadangkan atau mengatakan bahawa Pulau Pinang tu sebahagian daripada Kedah? Siapa yang cakap macam tu? Orang DAP ke? Saya nak tanya kepada ahli parlimen Jerantut ni. Siapa yang cakap bahawa Penang itu sebahagian daripada Kedah dan Penang tu kena bawa masuk dalam Kedah? Siapa yang cakap? Orang DAP ke orang PAS? Orang PAS yang cakap. Sanusi yang cakap. Jadi logiknya, kalau dah bawa masuk dalam Kedah, maksudnya Penang dah tak ada lah. Habislah daripada peta. Sebab dah tak jadilah 14 negeri, jadi 13 negeri je lah. Sebab Penang dah masuk dalam Kedah, dah dia kata macam tu sebahagian daripada negeri, habislah dekat situ. So habislah kan, sepatutnya. Tapi kenapa dia buat, inilah dia DAP. Dia tengok statement yang kata nak memadamkan peta Pulau Pinang daripada Malaysia, tapi dia tak tengok statement tu datang daripada siapa. Bukan dia tak tengok, tuan-tuan, dia tahu. Dia faham, tapi dia nak bawa hujah. Tapi sebab bodoh sangat hujah dia tu, kan dia kadang-kadang bila hujah tu terlalu bodoh, dia nak bawa tu jadi tak kena, tuan-tuan. Tapi Pakatan Harapan tak layan pun kami. So bermakna Pakatan Harapan tak nak kamu lah, simple je. Udahlah, move on lah. Pergilah ke tempat lain ataupun jalanlah sendiri. Jadi kenapa nak marah macam tu sampai nak pergi langgar kerajaan yang ada dalam pilihan raya negeri ini? Itu persoalan kita. Kalau Pakatan Harapan tak jawab untuk kamu masuk Pakatan Harapan, itu dah indikasi lah maksudnya Pakatan Harapan memang tak nak kamu. Dah lah. Yang pergi mengajuk sama marah macam ni nampak sangat tak mature, tak matang dalam politik.
Saya selalu kata, kalau benda ni, kalau kita nak lawan, kalau kita nak buat, bina kekuatan kita sendiri sampai orang tak boleh deny. Jangan ada privilege. Tuan-tuan, saya nak tanya. Muda masuk Pakatan Harapan, lepas tu nak demand kerusi. Kalau muda masuk Pakatan, lepas tu nak demand kerusi. Cantik kamu punya muka? Hari itu pun minta kerusi dengan siapa? Minta dengan amanah. Kan? Minta dengan amanah. Cantik kamu punya muka? Kan? Jadi akhirnya, kamu tak ada kekuatan, tapi kamu gunakan privilege kamu untuk minta kerusi. Puteri Wangsa. Siapa yang buat kerja kuat dekat situ? Napsiah. Daripada Parti Keadilan Rakyat. Amanah minta. Okeylah, bagi ke Amanah. Amanah bagi dekat muda. Menang, tuan-tuan. Akhirnya Napsiah dapat Kempas sebelah. Kempas kalah. Napsiah kata, aku tahu tempat tu kalah, Is. Aku tak nak bertanding. Aku nak Puteri Wangsa. So, next PRU, tuan-tuan, untuk Johor, Puteri Wangsa, make sure PKR ambil balik. Make sure PKR ambil balik. Kan? Amanah pun tak payah nak claim dia Puteri Wangsa dah. Kamu dah bagi pada muda. Nah, bagi balik kepada PKR, biar PKR tanding kat situ. Kita dah bagi dah benda tu. Sanggup kompromi, kita kata. Nak marah? Marahlah. Kan? Tindakan tu kamu yang buat. Patutnya kami marah pada kamu. Nampak sekarang ni? Bila dah jadi macam ni, langgar kita. Nampak? Dah nampak dah? Bila aku cakap tak ada siapa nak dengar, tuan-tuan. Tu aku marah tu. Kan? Aku cakap tak ada siapa nak dengar. Bila dah jadi macam ni, bila saya dah cakap, "Oi Swardi, kau tak boleh bercakap ni macam ni, Swardi. Kau tak patut cakap macam ni. Kau tak patut, engkau tak patut." Aku rasa macam nak hak tui je orang tu. Aku nak hak tui kan je. Tapi sabar. Kan? Sabar Swardi, sabar. Ada. Kita ni, tuan-tuan, kita ni berlawan dengan sebuah kerajaan yang, apa orang kata, yang menggunakan, bukan kerajaan, kita ni berlawan dengan pembangkang yang menggunakan sentimen bangsa dan agama dengan terlalu kuat. Itu kita kena faham. Kita bermain dan berlawan dengan orang yang menggunakan sentimen bangsa dan agama dengan terlalu ekstrim. Dia bukan sekadar dia kata kita ni membawa ajaran Islam. Okeylah kalau nak bawa ajaran Islam. Dan dia tak boleh claim dia seorang je bawa ajaran Islam. Habis kami ni bawa ajaran apa? Kan? Kami ni cuma kami tak tonjolkan parti kami ni sebagai Islam. Kami tak labelkan, oh ni label kami. Islam. Tak ada. Ini kolej saya by the way kan. Tak ada. Tapi kolej tetap kolej. Kan? Cawan tetap cawan. Letak Islam tak letak Islam. Sebab itu Islam bukan melihat kepada label. Islam melihat kepada substance. Islam tak melihat kepada label, tuan-tuan. Islam melihat kepada substance. Satu bahan, letaklah cop logo halal, tapi kalau dalam dia tu haram, dia tetap haram. Satu bahan, yang mana satu barang, dalamnya halal, dia letak di situ haram, barang itu tetap halal. Dia tidak menjadi haram hanya kerana label. Dia tidak menjadi haram hanya kerana label.